Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Selamat datang diucapkan kepada ahli Al-Quran sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada dunia dan juga akhirat kita. Baiklah, hari ini kita sambung dengan episod yang ke-8, ayat yang ke-26 hingga 29 daripada suratul Baqarah. Ayat 6 hingga 29, 26 hingga 29 surah Al-Baqarah. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, kita mulakan dulu. Kita mulakan sementara tunggu rakan-rakan kita untuk masuk. Sebelum itu juga minta untuk di-sharekan sebanyak yang mungkin supaya lebih ramai yang dapat belajar daripada pertemuan ataupun live kita pada malam ini. Ayat yang sebenarnya hari ini ayat yang ke-27. Ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sekali lagi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baiklah, kita lihat satu persatu tempat-tempat yang penting yang boleh saya highlightkan daripada ayat ini. Allazina, kita dah banyak kali jumpa perkataan allazina. Yang qudun, angkat pangkal lidah sehingga ia menyentuh lelangit berhampiran dengan makhraj qaf, dekat-dekat dengan makhraj qaf. Yang qu. Okey. Jangan baca dengan allazina yaqu. Okey. Yang terapung gitu kita tak nak. Itu kurang tepat dari sudut periwayatan bacaannya. Allazina yanqudu qudu. Qudu, dua-dua, situ satu huruf isti'la, yang satu lagi huruf itbaq. Yang quduna ahdallah, cukup setakat ahda, jangan kuat lagi, kerana tidak sesuai dengan huruf ha, yang mana sifatnya, semua sifatnya adalah istifal, infitah dan semua sifat lemah yang lain. Ahdallah, dallah. Okey. Pucuk lidah menyentuh pada gusi tempat tumbuh gigi kaki atas. Allazina yanquduna ahdallahi min. Hati-hati pada lafzul jalalah, sama ada baris bawah, depan atau atas. Kadang-kala boleh jadi hilang. Macam mana cara hilang? Mungkin ahdallahi mim, tak ada hi, tu hilang jadi hi. Tumpu sikit pada hi. Saya banyak jumpa para pembaca yang baca bagus pun kadang-kala hilang. Yang baca bagus pun hilang kemungkinan huruf dhamir ha, hi, hu yang berada di hujung kalimah itu.
ahdallahi min ba'di. Mana dengan ain? Ba'di, bukan ba'di terus mati tak. Dia ada sikit momentum dia. Jangan pula dilantunkan min ba'di. Tak nak min ba'di, tak. Min ba'di mithaqihi, mithaqihi wa yaqta'un ويقطعون ما jangan ما أمر الله به أن masuk masukkan ke hidung. Setiap dengung mesti masuk hidung. Okey, jangan baca ayu. Okey. Yang namanya dengung mesti lalu ikut hidung. Okey. Kalau kita baca ayu sala, makna kita memanjangkan bunyi ya. Memanjangkan di atas makhraj ya. Itu bukan namanya dengung. Kita mesti kembali kepada pengertian dengung itu sendiri. Dengung ialah suara lunak yang keluar dari hidung. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsidu gigi dan bibir. Yufsiduna fil ard. Kemaskan lidah, lengkungkan sedikit lidah itu supaya kita dapat bunyi tebal. Fil ard. Okey. Jangan ada fil ard. Kerana huruf dha tidak ada qalqalah. Ulaika humul khasirun. Humul khasirun. Okey. Buka mulut. Ulaika humul khasirun. Baik. Kita lihat maksud ataupun terjemahan dan sedikit tafsiran bagi ayat ini. Allazina, mereka yang. Kalau jumpa allazina, kita terjemah mereka yang. Kenapa jadi mereka? Kerana ada yanun tu menunjukkan ramai. Okey. Yang qudun. Yang qudun maknanya membatalkan. Kata-kata perkara yang qidul wudu, yang membatalkan wudu. Okey. Allazina yang qudun, mereka yang membatalkan. Ahdallah, ahdun janji. Allazina yang quduna ahdallah. Yang qudun itu fi'il yang qudun. Kembali kepada fa'ilnya adalah allazi itu. Yang quduna ahda dia jadi maf'ulun bi. Sebab tu ahda baca dengan baris atas. Allazina yanquduna ahdallahi. Saya cerita tu secara mudah je, secara zahir je. Bukan kupasan nahwu secara mendalam dah. Baik. Allazina yanquduna ahdallah min ba'di, sebelum min ba'di selepas. Min ba'di selepas mithaqihi. Mithaq maknanya perjanjiannya. Mithaq, perjanjian. Apa yang dimaksudkan dengan mereka memutuskan perjanjian, membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada mithaq, selepas daripada perjanjian itu, ikatan perjanjian itu. Maksudnya macam ni. Maksudnya ialah
kita semua ni telah ada janji dengan Allah SWT di alam ruh. Allah SWT telah bertanya kepada ruh kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita semua, ruh seluruh daripada kita ini, tak kira yang hidup dulu, yang belum hidup lagi, dulu, kini dan selamanya, semua roh berada ketika itu menjawab bala. Qalu bala, mereka semua menjawab ya, bahkan betul sungguh. Jawapan itu memberikan suatu kesan dalam jiwa setiap manusia. Jiwa setiap manusia pasti ada rasa ingin menyembah, ada rasa bahawa ada Tuhan di alam ini. Ada perasaan bahawa hai Allah lah yang sepatutnya disembah. Jadi perasaan ingin menyembah itu ada dalam jiwa manusia, dan apabila manusia itu diberi akal, dengan dicampur dengan fitrah yang ada di dalam dirinya, sepatutnya mereka telah mengenal Tuhannya. Jadi apabila mereka menafikan apa yang ada dalam jiwa mereka sendiri, apa yang telah pun disepakati oleh akal mereka sebenarnya, maka itu seumpama mereka telah membayar, mereka telah pun membatalkan perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'un, dan mereka potong ma amarallahu bihi, apa yang Allah suruh an yusal, untuk mereka sambung. Okey, mereka potong apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sambung. Kemudian wa yufsiduna fil ard, mereka merosakkan, mereka semua merosakkan fil ard, di muka bumi. Okey, iaitu mereka potong apa dah? Silaturrahim, hubungan silaturrahim mereka potong. Mereka tak mengindahkan, kerana mereka tak setuju dengan agama Allah, mereka menganiaya orang Islam pada ketika itu. Ulaika humul khasirun. Ulaika, mereka itu mereka itu adalah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Semua tu yang tidak menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu, tak menerima agama Allah, mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Seterusnya kita lihat kepada slide berikut. Okey. Kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sekali lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Okey. Kaifa takfurun. Kaifa, yang kaifa, takfurun, takfurun, tutup kaf, jangan buka sendiri, jangan kaifa takfurun, jangan buat angin tu, biarkan apa yang wujud dengan sendiri sahaja. Bila kandungan angin itu tolak dan tersekat di makhraj kaf, bila kita nak buka, dia akan terus terbuka dan menghasilkan sedikit angin. Syekh saya dia kata apa? Itu kita panggil sebagai fakut taskin. Kita membuka ikatan mati oleh kerana bekalan angin daripada paru-paru itu banyak menolak sampai ke situ. Bila kita buka ikatan tersebut, maka terkeluarlah sikit angin daripada makhraj kaf itu. Begitulah juga dengan ta. Baik. Kaifa takfurun, takfurun. Sebenarnya kalau kita buat dengan cara yang betul, kalau kita cuba sekat angin tu tak dapat. Dia memang original, dia datang macam tu. Petanda sikit banyaknya ialah yasma'ul qarib dunal ba'id. Didengar oleh orang dekat tapi tak dengar oleh orang jauh. Kalau sampai semua orang boleh dengar kaf yang ada pada angin yang ada pada kaf kita tu, itu dah kira tak betul dah. Contoh ada orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu dah
dah lebih banyak dah. Lebih daripada yang sepatutnya. Okey. Kita kena ingat bahawa kaf adalah merupakan huruf syiddah. Huruf syiddah. Apa makna huruf syiddah? Huruf yang makhrajnya terikat. Ataupun juga diterima huruf yang makhrajnya kuat. Menyekat laluan angin. Okey. Jadi, kena kuatkanlah. Kuat. Kemudian, dia akan menghasilkan sedikit desiran angin. Baik. Kaifa takfurun. Kaifa takfurun. Okey. Kaifa takfuruna billah. Jangan billah. 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 Lembutkan rahang. Ratakan lidah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Wa kuntum. Kuntum. Amwatan fa ahyakum. Amwa. Jangan amwa. Jangan amwa. Amwatan. Di sini kita dah ulang banyak kali. Ulama pesan supaya kita pastikan mim sebelum waw ditutup dengan baik. Amwatan fa ahyakum. Fa ahyakum. Thumma yumitukum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Thumma yuhyikum. Thumma ilaihi turja'un. Untuk pengetahuan rakan-rakan ahli Quran sekalian, pada perkataan thumma yumitukum boleh wakaf. Boleh sambung direct. Thumma yuhyikum boleh wakaf lagi. Kemudian boleh sambung terus. Thumma ilaihi turja'un. Jadi, di sini ada satu kaedah. Di sini ada satu kaedah, iaitu sekiranya kita jumpa perkataan thumma. Okey, thumma, maka thumma ini terbahagi kepada dua. Ada yang boleh kita wakaf dan ia dikira sempurna. Ia dikira sebagai wakaf yang tidak perlu lagi untuk kita ulang, kita ambil ke belakang. Iaitu apabila thumma yang menunjukkan kepada makna lama. Kalau thumma yang menunjukkan makna sekejap, tak nak. Tak boleh. Thumma yang menunjukkan kepada lama, macam mana? Tengok sini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Perkataan, bagaimana kamu kufur kepada Allah yang mana Allah SWT itu jadikan kamu amwatan, mati, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Okey, mati, hidup. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa ini di antara hidup dan mati itu lama. Kemudian lepas Allah mati, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Lama pula situ. Antara hidup, mati nak boleh hidup tu lama lagi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian lepas hidup tu lama pula tunggu nak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, kita baca dulu sebelum kita kupas dari sudut makna secara lebih mendalam. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sekali lagi. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat
wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqa. Buka mulut kha. Khalaqa. Diselangi dengan huruf nipis. Yang khalaqa jadi tebal semua. Nipiskan di tengahnya lam itu. Khalaqa lakum. Khalaqa lakum. Situ kemudian kita dengar khalaqa lakum ma. Lakum ma. Tutup rapat mulut, jangan sampai hilang bibir. Okey. Ma fil ardi. Jangan fil ardi keras, tak nak. Fil ardi. Fil ardi jami'an. Jami'an thumma istawa. ثم استوى إلى السماء. Istawa'i kita ambil 4 harakat. Ila samai pun kita ambil 4 harakat. Fasawwahun. Kalau kita berhenti dengan ada sedikit ada dengung. Kerana sifat dengung yang ada pada nun, dia kekal dalam apa jua keadaan sekalipun. Sama ada dia sifat gunnah itu ketika kita berhenti ke, ketika kita sambung ke, yang ini dia akan sama saja. Okey. Fasawwahun. Ya, okey, jangan biar fasawwahun. Tak. Stopkan dia dengan cara menghentikan alunan suara. Fasawwahun. Okey, ada dia punya sempadan dia tu. Fasawwahunna sab'a samawat. Jangan saba, lambat tak nak. Sab'a samawat. Okey. Wat. Tutup ta. Wat. Nanti dia akan ada angin sikit. Okey. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa. Jangan wah huwa. Lembutkan wa. Wa huwa, tekan hu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baik. Kita lihat ayat ni. Kaifa takfurun. Kaifa bagaimana? Takfurun, kamu semua kufur. Billah, kepada Allah. Bagaimana boleh kamu ini kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dan kamu itu adalah amwatan, mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kamu. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Thumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu lagi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini Allah SWT nak bercerita tentang proses kehidupan manusia. Bagaimana Allah SWT menjadikan manusia itu daripada tidak ada kepada ada, kemudian mati seumpama tiada, dihidupkan lagi. Inilah melambangkan betapa Allah SWT itu berkuasa melakukan apa sahaja. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwa, dialah. Allazi, yang khalaqa, telah mencipta. Lakum, untuk kamu. Lam biasanya digunakan untuk manfaat. Sebab tu kita terjemah untuk. Untuk manfaat kamu. Kita terjemah gitu. Huwallazi khalaqa lakum. Dialah yang telah mencipta lakum, untuk manfaat kamu. Apa benda? Ma fil ard, benda. Ma tu benda. Fil ard, di bumi. Jami'an, semua sekali. Kemudian huwallazi khalaqa lakum, Allah mencipta untuk kamu, ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi itu. Thumma stawa ila sama, kemudian Allah beristiwa di atas arash. Tu ni ayat yang kita kata ayat yang jadi isu besar lah ni. Thumma stawa ila sama, kita terjemah dulu. Thumma, kemudian istawa, Allah SWT itu bersemayam. Ila sama, di langit.
Fasawwahun. Maka ataupun diterjemah sini thumma stawa ila sama, kemudian Allah menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah SWT sawwahun, Allah membuatnya, menciptanya, sab'a samawat, 7 langit. Okey. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu itu, alim, sangat tahu. Perkataan alim daripada alima, tahu, tapi bila mana ditambah ya alimun, maka kita kena tambah perkataan sangat, yang menunjukkan bahawa Allah SWT itu sangat tahu. Kerana perkataan alim itu dari sudut pengajian nahunya dipanggil sebagai sirah mubalaghah. Apa dia sirah mubalaghah? Satu bentuk perkataan, jenis perkataan yang nak menunjukkan kepada makna melampau, makna lebih. Banyak sifat-sifat yang kita lambangkan, kita sebut sifat Allah SWT itu menggunakan sirah mubalaghah. Contohnya karim. Allah SWT itu melampau-lampau mulianya. Kalau kita tak salah untuk terjemah gitu. Allah SWT halim. Allah SWT itu kalau kita sangat lembut, tak berapa nampak makna. Tapi bila kita terjemah, melampau-lampau lembutnya Allah SWT itu. Okay. Jadi ini dipanggil sirah mubalaghah, untuk menunjukkan makna yang lebih daripada makna biasa. Baik. Kalau kita nak sentuh sedikit berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Kesemua ayat mutasyabihat yang mana jika kita nampak terjemahannya itu secara zahir ia tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama terbahagi kepada dua dalam mentafsirkan ayat yang sebegini. Ayat-ayat mutasyabihat ini, bagi ulama-ulama salaf, mereka mengatakan bahawa datangkan ia kama jaa, baca je macam tu, dan kita tak perlu nak sibuk-sibuk dengan makna dia. Allah sebut macam tu, dah lah Allah sebut. Apa makna nak sebenar? Tak payah, aku tak nak campur tangan. Mereka mengambil pendekatan tafwid, mengambil pendekatan untuk menyerahkan maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebahagian yang lain mengambil pendekatan untuk mentakwil. Bagaimana untuk mentakwil? Takwil itu dengan melihat kepada makna. Satunya, jika mereka melihat makna kepada perkataan itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam bahasa Arab mempunyai makna-makna yang lain bagi perkataan tersebut, maka diterjemahkan perkataan itu mengikut kesesuaian di dalam ayat, berpandukan kepada makna yang sedia ada di dalam bahasa Arab. Okey. Jadi perkataan, sebagai contohnya perkataan yadun, perkataan yadullah, tangan Allah. Kita terjemah bahasa Melayu kita. Tetapi oleh kerana tangan itu merupakan satu jawarih yang tak layak bagi Allah SWT untuk kita sebut begitu, maka mereka mengambil pendekatan bahawa tangan juga dalam bahasa Arab memberi makna kuasa. Maka bila disebutkan dengan yadullah fawqa aydihim, ia jelas menunjukkan bahawa kuasa Allah melebihi daripada kuasa-kuasa yang lain. Kedua-dua cara itu, cara serah dan cara mentakwil, adalah kedua merupakan manhaj yang mustaqim, manhaj yang betul, yang boleh kita guna pakai. Yang menjadi salahnya ialah apabila kita mentaktilkan terjemahan itu. Ada yang dipanggil tafwid, ada yang dipanggil takwil. Satu istilah lain yang digunakan ialah ta'til. Apa dia ta'til? Iaitu mereka terjemahkan, mereka memberi makna kepada istilah perkataan disebutkan itu. Kemudian setelah itu barulah mereka serahkan kepada Allah. Contoh, mereka katakan bahawa yadullah fawqa aydihim. Ya, yadullah, tangan Allah. Tanganlah, Allah ada tangan, tapi tak sama dengan makhluk. Itu satu pegangan yang salah. Jangan terpengaruh dengan pegangan itu. Ini bukan daripada makna ataupun terjemahan, tafsiran yang diguna oleh ulama-ulama yang kita nak katakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Okey, baiklah. InsyaAllah nanti bila berkesempatan pada waktu yang lain, di ayat yang lain, insyaAllah kita akan huraikan berkaitan dengan perkara ini.
dengan mungkin lebih terperinci sedikit, supaya kita dapat memperkejapkan akidah kita selaku seorang yang beriman yang mengaku menjadi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya undur diri dulu pada malam ini, kerana agak kepenatan sebenarnya, dah beberapa hari dah tak berapa nak cukup rehat. Jadi saya sudahi dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.